Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin darinya maka kita pada hari ini dapat bersiaran bagi mengikuti satu program ceramah agama yang dianjurkan oleh Unit Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan dengan kerjasama daripada Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah Daerah Kuantan atau singkatannya PEKDIS dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan. Program ini juga mendapat sokongan dan dokongan yang padu dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan. Ceramah pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Jamil Haris bin Abdul Rahim, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam Daerah Kuantan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama kami. Diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama kami hingga ke akhir rancangan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada setiap 17 Ramadan, kita sebagai umat Islam di Malaysia akan menyambut satu hari yang dinamakan Hari Nuzul Al-Quran. Dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama, iaitu surah Al-Alaq, maka bermulalah tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang menjadi pembimbing dan penyuluh jalan ke arah kebenaran. Maka sebagai umat Islam, maka wajiblah kita bersyukur di atas kurniaan Allah kepada kita, seorang Nabi dan Rasul yang menjadi qudwatun hasanah dan ikutan sepanjang zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang akan dibaca oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Rohaimi bin Ibrahim, Ketua Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, majlis pada hari ini menjemput Puan Rosnaini binti Muhammad Taib, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuantan, untuk memberikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman, sepanjang bulan Ramadan ini
pelbagai program telah diaturkan dan dilaksanakan oleh pihak Unit Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Mat Kilau. Antaranya ialah Tazkirah dan Info Ramadan, Tahsinul Al-Quran, kuis online dan infak Ramadan. Pihak sekolah juga merayu untuk memohon sumbangan bagi pembangunan surau sekolah dan bilik Jakob. Jadi bagi yang ingin memberi sumbangan, bolehlah disalurkan ke nombor akaun Bank Islam 0601 901 00498880 atau menghubungi Yang di-Pertua PIBG Encik Musdi bin Mahmudin di nombor 017-969-5206 atau Ustaz Muhammad Rahimi bin Ibrahim di nombor 019-910-2114 seperti yang tertera di skrin anda. Semoga Allah membalas segala sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang dinyatakan tadi, ceramah Nuzul Al-Quran akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Jamil Haris bin Abdul Rahim, penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam Daerah Kuantan. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan latar belakang penceramah kita pada hari ini. Mendapat Diploma Bahasa Arab dan Tamadun Islam dari KIPSAS, Kolej Islam Sultan Ahmad Shah Pahang, sekarang dikenali sebagai KIPSAS. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia dan memperolehi ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Bahasa Arab Universiti Putra Malaysia. Memulakan karier sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Pandan, Kuantan. Kemudian ditempatkan sebagai penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pendidikan Islam Daerah Kuantan. Maka dengan itu, dengan penuh rasa hormat dan takzimnya, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Guru Besar SK Mat Kilau, seterusnya barisan guru-guru penolong kanan, yang dikasihi Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Mat Kilau, seterusnya jawatan kuasa yang terlibat dalam majlis sambutan Nuzul Quran peringkat SK Mat Kilau secara dalam talian norma baharu. Seterusnya guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik
ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurniaan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberi kita kelapangan masa, masih lagi diberikan kita ini untuk kita sama-sama menghirup udara sebagai nyawa untuk kita terus hidup. Terutama berada di dalam hari ke-15 Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga segala amal kita, amal sebelum Ramadan, amal semasa bulan Ramadan dan amalan-amalan kita yang akan kita lakukan selepas Ramadan nanti, Allah terima dan Allah ganjarikan semua kerja buat kita itu dengan pahala. Kemudian dengan rahmatnya kita diberi dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah dijamin syurga, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam berjuang bermati-matian, berkorban dari segi harta, keluarga dan juga jiwa raga, kesenangan dan kemewahan segala-galanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa raditu lakumul Islam madina, hanya agama Islamlah yang aku redha bagi kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi tentang tajuk Nuzulul Quran yang biasanya kita akan sambut. Kalau di Pahang ini kita akan bercuti, ya, semena dengan peristiwa hari Nuzul Quran 17 Ramadan, kita bercuti. Jadi sebenarnya hari Nuzul Quran 17 Ramadan ni, maka kita selalu memperingati tentang hari turunnya Al-Quran, suatu kitab yang agung, ya, kitab yang agung yang diturunkan daripada dulu, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah datangnya kitab ini kepada kita pada hari ini dan seterusnya sehinggalah hari kiamat. Suatu kitab yang dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada manusia yang boleh mengubahkan kitab Al-Quran Al-Karim ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita menceritakan tentang nuzulul Quran, ya, sedikit sebanyak setiap tahun kita akan ingat bagaimana turunnya Al-Quran itu, ya. Turunnya Al-Quran bukan sekadar semata-mata kita nak tahu, oh 17 Ramadan Quran tu, oh rupanya. Orang tahu dalam kalender pun turun nuzulul Quran. Nuzul tu turun, Quran tu kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu turun Quran, oh cuti apa? Nuzul Quran. Cuti apa? Nuzul Quran. Apa dia nuzul Quran tu? Ya, pelajar-pelajar, ya, anak-anak murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari penurunan Al-Quran. Ulama semua bersepakat, ya, bahawasanya hari 17 Ramadan lah turun sempurnalah kitab Al-Quran Al-Karim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tujuan nuzul Quran ini? Kenapa apa tujuan turunnya Al-Quran ini? Antara tujuan Al-Quran ini ialah sebagai memberi rahmat, ya. Al-Quran sebagai memberi rahmat dan penyembuh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra yang bermaksud, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat kepada orang mukmin, dan orang yang zalim itu tidak bertambah kecuali rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkan Al-Quran ini untuk kita sama-sama mendapat rahmat dan penyembuh. Sebab itu Allah cerita dalam Al-Quran. Kemudian turunnya Al-Quran ini kenapa? Supaya kita ini terhindar dari syaitan. Oleh itu hendaklah seorang Muslim, tanggungjawab kita ini, ya, mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan cara macam mana? Dengan cara kita membaca kitab Al-Quran. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf, ya,
wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maksudnya siapa yang berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang akan menjadi kawan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak murid, pelajar yang kasih sekalian, kalaulah kita ini kurang baca Quran, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Baginya syaitan yang akan menjadi kawannya. Maksudnya kan, kita kadang-kadang di rumah ni Quran ada tapi baca tidak. Sama orang cakap juga. Bukan tuan-tuan saya di luar sana. Quran ada, lawa, beli kadang-kadang RM85 kan. Saya ada orang jual Quran lawa sikit, ada bertajwid dan sebagainya, warna-warni. Dia kata berkenan sangat ni, senang, mudah belajar. Keknya bila berbeli, tapi duduklah dekat rak Quran tu, tidak membaca. Sedangkan kita tahu antara tujuan turunnya Al-Quran itu adalah boleh membuatkan kita ini tidak berkawan dengan syaitan. Dengan cara macam mana? Dengan kita selalu membaca kitab Al-Quran. Bila kita selalu baca kitab Al-Quran, maka secara tidak langsung kita akan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, antara sebab turunnya Al-Quran, kita kena tahu apakah tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita. Dia adalah memberi hidayah, memberi hidayah dan petunjuk kepada kita. Seperti mana dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang lurus dan memberi khabar gembira kepada yang beramal soleh bahawa mereka ini mendapat ganjaran yang besar. Jadi Al-Quran ini memberi petunjuk. Kan? Al-Quran memberi petunjuk kepada kita bagi orang yang membacanya. Kalau orang yang tak membaca Al-Quran, jadi mana mari petunjuk? Kan? Bila baca Al-Quran, baca dengan tadabbur. Kan? Sekarang ni Quran tafsir dah banyak. Kan? Quran tafsir dah banyak, macam-macam cara percetakan nak buat, galakkan supaya kita ini membaca Al-Quran. Dengan membuat warna-warni Al-Quran itu, ada hukum tajwid ni, ada wakaf iftidaknya, bagi yang tak pandai tahu mana nak berhenti, mana nak sambung, ada Quran yang ada tanda, memudahkan untuk si pembaca membaca Al-Quran. Macam-macam galakkan. Kemudian ada yang buat Quran terjemahan, macam-macam Quran terjemahan. Selain Quran terjemahan pimpinan Ar-Rahman, ada macam-macam lagi Quran terjemahan yang dibuat. Untuk apa Quran terjemahan itu diadakan? Adalah untuk kita sama-sama mentadabbur setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang suci itu, supaya kita sama-sama tahu apakah makna di sebalik bahasa Arab dalam Al-Quran itu yang Allah ceritakan. Kita bukan semua tahu bahasa Arab. Kan? Sebab tu kena ada Quran terjemahan. Ada setengah orang dia beli Quran terjemahan, maaflah berkongsi. Tetapi dia hanya Quran tafsir itu tujuan dia, tak apa, tak ada wudu, kau boleh pegang ngaji juga. Maksudnya gitu. Sekadar nak membaca, nak belajar je. Bila tak belajar, tak membaca juga. Gitu. Kan? Sedangkan kalau boleh kita sentiasa membaca Al-Quran, kemudian kita tengok makna Al-Quran. Kalau kita tak nak surah Baqarah yang panjang-panjang tu, kita pergi surah lazim. Surah yang kita selalu baca dalam solat. Kan? Apa cerita dalam Qul huwallah, surah Al-Ikhlas? Apa makna dia? Qul huwallahu ahad. Kemudian yang pertamanya yang kita kena tahu maknanya, Al-Quran ini surah Al-Fatihah. Al-Fatihah perlu tahu makna dia. Kerana apa? Sebab surah Al-Fatihah merupakan rukun dalam solat. Kadang-kadang orang semayang laju. Kita lah dulu kecil-kecil semayang laju. Kan? Waktu kita sekolah dulu, semayang laju-laju. Semayang laju kita baca Fatihah pun langgar je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Sebab apa kita baca laju? Sebab kita tidak tahu erti dan makna setiap bait, setiap ayat dalam surah Al-Fatihah. Bila kita tidak tahu makna dalam surah Al-Fatihah, maka kita sedap suka kita je lah. Bacalah laju-laju, janji cepat habis semayang. Bila mak tanya, semayang dah mak. Cepatnya awak semayang. Betul lah. Keluar bilik. Tadi mak nampak baru masuk bilik.
tiba-tiba keluar dah. Mak tak ada pusing daripada dapur ke depan, dah keluar dah. Semayang dah mak. Sebab apa? Dia memang semayang. Tapi baca Fatihah laju. Baca Fatihah maksudnya sekadar bunyi Al-Fatihah. Tapi makhraj tidak betul. Makhraj tidak betul. Ya, saya tekankan di sini, sama-sama kita perbaiki ya surah Al-Fatihah kita. Macam di SK Mak Kilau ni dalam bulan Ramadan antaranya. Ya, buat tahsin. Buat kelas tahsin. Ada kelas tahsin, tafsir ada, tahsin semayang ada. Jadi benda tu kita jangan kita pandang alah biasa, sedar je. Jangan. Ya. Perkataan orang kata membaca Al-Quran ni tidak ada sedarnya. Kalau tidak ada ilmu, ya, bila kita beramal tidak ada ilmu. Al-ilmu apa dia kata tu? Patah tu al-amalu bighairi ilmin al-ilmu bighairi ilmin a'malu mardudun la tuqbalu. Maksudnya kalau kita beramal tanpa ilmu, amalan kita itu tertolak. Kita baca surah Fatihah, ya, kita kerti baca surah Fatihah, tapi tajwid je, harakat dia, sebutan huruf dia betul ke tidak, panjang pendek dia betul ke tidak, itu belum masuk makna lagi. Makna ini antara pentingnya adalah untuk kita memahami setiap ayat itu supaya datangnya kekhusyukan kita dalam solat. Itu baru satu surah daripada surah-surah Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia antara tujuan-tujuan nuzul Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu kita tahu dah. Ini tujuan dia tadi, beri rahmat pada kita, hinдар kita daripada syaitan. Kemudian kita tahu Quran itu beri hidayah. Hidayah tu apa? Petunjuk. Beri petunjuk macam mana? Setiap kita membuat keputusan yang tepat. Bila kita nak buat keputusan yang Allah redha keputusan itu. Keputusan yang Allah rahmati. Semua kita doakan, ya Arhamar Rahimin, wahailah pemberi rahmat. Semua rahmat. Sebab apa? Kita perlukan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, tujuan juga turunnya Al-Quran ini kepada manusia. Kepada kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kan? Sebelum adanya Quran, umat terdahulu beramal dengan ajaran-ajaran yang selain daripada yang Allah turunkan itu. Ya, lahir kita macam-macam dah dengar cerita dulu-dulu. Kan? Orang perempuan tidak dihormati, tidak dikasihi. Lahirnya anak perempuan, kadang dia menti anak perempuan ni, bunuh, boleh merosakkan nanti hubungan keturunan keluarga dia. Dulu. Tapi datang ya Al-Quran, Allah turunkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, maka manusia keluar daripada kegelapan kepada cahaya, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dapat hidup dengan aman sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia yang kita perlu tahu antara sebab turunnya Al-Quran. Dengan kita tahu dengan sebab turunnya Al-Quran itu, mudah-mudahan kita tahu kenapa Al-Quran itu diturunkan. Baru kita minat membaca. Kalau tak, pada lawak gitu je lah Quran kita tu kan. Kita buat seko. Asal orang jual Quran, kita beli. Tak salah membeli tu. Tapi yang salahnya tidak beramal, tidak membaca. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita tahu tentang turunnya Al-Quran, ya, kita dah tahu turunnya Al-Quran, kenapa turunnya Al-Quran, untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mencari pahala, terutamanya dalam bulan Ramadan. Ya, dalam bulan Ramadan ni lagilah Allah gandakan pahala bila baca Quran. Kita baca WhatsApp banyak minta maaf lah bercakap. Kan? Baca WhatsApp kadang lebih banyak bila baca Quran. Sedangkan kita dah tahu, ya, janji-janji Nabi SAW terhadap kepada pembaca-pembaca Al-Quran ini. Ya, bagaimana banyaknya pahala, banyaknya kebaikan. Satu kebaikan digandakan dengan 10, satu huruf. Ya. Jadi, dengan kita tahu benda ni, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya pengetahuan ilmu yang kita miliki tentang kebesaran Al-Quran ini, supaya Allah memberi semangat kepada kita. Tapi jangan kita berdoa Allah beri semangat kita nak membaca, tapi usaha tak ada. Tak betul juga. Kan? Usaha dulu, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkongsi pula kepada ganjaran dan keutamaan kepada pembaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, ayat suci Al-Quran ini bila dibaca menambahkan keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan bila dibacakan ayat-ayat maka bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila baca Quran, ya, kita rasa gemetar. Sebab apa gemetar? Contohlah, ya, janji Allah Subhanahu wa taala seperti mana macam orang masuk dalam neraka. Kan? Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pokok zakum ta'amul athim, menjadi makanan orang yang pendosa-pendosa. Takut tak kita? Takut. Kita google zakum tu buah macam mana. Buah zakum tu macam mana? Kan? Kalmuhli yaghlifil butu, bagaimana bila orang menelan buah zakum tu, buah yang berduri. Kita takut. Sebab apa? Sebabnya janji Allah Subhanahu wa taala, sesiapa di atas muka bumi ini yang beramal soleh, yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganjari syurga. Ya, bagi orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah masukkan sebagai pengadilan kepada hamba yang berdosa itu, Allah masukkan ke dalam neraka Allah. Ya, neraka yang bila kita baca ayat-ayat itu kita tahu, ya Allah, makanan ahli neraka itu buah zakum. Kita google tengok buah zakum, buah duri. Kan? Contohlah kita hidup sekarang ni, kita beli buah durian tu jangan kopik. Duri tu kita cuba makan, tengok guna gaya rasa. Kan? Tak ada orang yang mampu bagi duit sejuta pun, orang makan durian telan sebiji dengan kulit kau bagi sejuta. Tak ada orang buatnya. Dah tahu dah sejuta tu tinggal nama je dia mati. Maksudnya kan. Jadi begitulah cerita, gemetar hati kita. Kan? Takut dengan azab seksa. Kan? Allah cerita dalam Al-Quran, azab al-jahim, azab yang pedih. Kan? Kalau minuman ahli neraka pula dalam Al-Quran cerita lagi bagaimana minuman, tingkatannya minuman air nanah, air dicampur dengan darah-darah. Kita tanya pula darah bagaimana? Darah nanah yang ahli-ahli neraka dikumpulkan menjadi minuman ahli neraka. Allah Rabbi. Cuba bayangkan nanah. Kita lah nanah kita. Zaman kita sekolah duduk asrama dulu biasa kena kudih buta. Kan, nanah. Kita perah nanah tu, member kita try minum. Ada sanggup? Tak ada sanggupnya. Nipu saja. Kalau kata-kata sanggup tak ke minum. Maksudnya apa? Jijik dan gelinya. Tapi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Menjadi peminum ahli-ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut. Sebab waktu kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita minum air yang bersih. Bulan Ramadan, air cincau soya, cincau jagung, macam-macam cincau keluar. Kan, minuman yang sedap-sedap belaka. Anggur ni, anggur macam-macam anggur kita. Tapi apabila kita tidak taat, kita tidak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan sebagai macam-macam amalan kita yang menyebabkan mendatangkan dosa kepada kita di akhirat besok sebagai pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana Allah tu zalim, tidak. Tetapi kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kita, ya, supaya kita bersih suci insya-Allah, dan Allah akan masukkan semula ke dalam syurga. Tapi kita tahu tuan-tuan. Kita tahu tapi kita buat juga. Sebab itu kita selalu kena mengaji. Sebab tu Al-Quran ini bila dibaca, dia menambah keimanan dan ketakutan kita, tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu banyak kena baca Al-Quran. Kemudian yang keduanya, ganjaran, ya, ganjaran orang pembaca Al-Quran ini adalah orang yang mengharapkan satu bentuk jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab bila kita baca saja Al-Quran, Allah ganjari, Allah rahmati, ya, Allah rahmati kita. Sebab itu dalam
dalam surah Al-Fatir, ya, Allah Subhanahu wa taala firman yang bermaksud, sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, mendirikan solat, menafkahkan segala, ya, yang direzekikan dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan, ya, yang tidak rugi, supaya Allah Ta'ala menyempurnakan pahala untuk mereka dan menambahkan kurniaan kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dari dalam Al-Quran, menerangkan kepada kita bahawasanya orang yang baca Al-Quran ini, bagaimana Allah kata suatu perniagaan tidak rugi. Kan? Perniagaan yang tidak rugi. Orang yang boleh membaca Quran, orang yang boleh baca Quran yang banyak, setiap bacaan dia itu mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kan? Anak-anak yang tak pandai baca Quran, kan, baca buku Iqra, baca-baca, ya. Kemudian ada petikan ayat Al-Quran dalam buku Iqra tu, baca ulang, dan anak-anak kena azam dalam diri. Yang mana masih Iqra, cepat kita baca Al-Quran ulang-ulang supaya nanti, kan, kita dapat baca Al-Quran sama dengan kawan-kawan kita yang sudah baca Al-Quran. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-samalah kita sambut, ya, dengan tujuan baca Al-Quran ini supaya kita menagih rahmat, ya, dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiganya, ganjaran dan keutamaan kepada pembaca Al-Quran ini, yang ketiganya, pembaca Al-Quran ini mendapat syafaat Al-Quran, ya, mendapat syafaat Al-Quran di mana? Di hari akhirat besok. Hari akhirat ni, ya Allah cerita dalam Al-Quran, tuan-tuan. Banyak cerita tentang hari akhirat ini. Ya, cerita gambaran hari akhirat di mana hari waktu tu manusia berlari lintang pukang, masing-masing cari pahala orang ni. Siapa yang dia rasa ada pahala orang ni, dia cari pahala. Kan, minta ini. Atas dunia memang dia tak tuntut. Sebab dia tak ada hal, dia kata nanti boleh semula. Tapi dari akhirat besok, maka tidak boleh. Masing-masing dah kita takut syurga neraka Allah Subhanahu Wa Taala berada di depan kita. Kita tahu kita berada di mana, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu, pembaca Al-Quran, kalau kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu baca Quran. Kita baca Al-Quran menagih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kita nak nunjuk-nunjuk kepada orang. Tidak. Nak menunjuk kepada sahabat kita, tunjuklah sikit, kita tak. Ya, perkara baik ni bukan boleh sifatnya menunjuk. Ya, kalau menunjuk pun sekali dua je. Kali ketiga keempat tak boleh tunjuk dah. Letih. Sebab apa? Berlakon sokmo. Kan? Jadi tak sesuai. Jadi sebab itu, bila baca Al-Quran sahaja, ya, Nabi SAW kata apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi kata bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Nabi tak kata baca WhatsApp. Kan, minta maaf cakap. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada orang pembaca dia di hari akhirat besok, memberi syafaat, memberi bantuan kepada pembaca-pembacanya. Orang kata macam mana pula Quran tak? Quran tahu. Ya, sebab yang memberitahunya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amal yang kita buat ini, sama ada terang-terangan ataupun secara sorok-sorok, dalam gelap atau dalam siang ke, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan catat segala amalan kita, sama ada amalan yang baik apatah lagi amalan yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ganjaran orang yang membaca Al-Quran, keutamaan orang yang membaca Al-Quran juga yang keempat. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran itu kepada orang lain, ya, dia merupakan sebaik-baik manusia. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ya, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang membelajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, dan orang yang dah belajar Al-Quran itu, dia mengajar pula orang lain. Nampak tak? Mengajar Quran. Ya, jangan kita pandang orang mengajar Quran ni lekeh. Jangan. Kan? Kalau orang tak mengajar Quran, kita tak pandai baca Quran. Kalau orang mati kita, kalau orang mati besok, waris kita meninggal ke, kalau keluarga kita meninggal ke, guna gaya nak baca surah Yasin. Kan? Kalau tak pandai baca Quran, kan? Nabi SAW kata apa? Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah orang yang mati dengan kamu tu surah Yasin. Tapi kalau kita tak pandai nak membaca Al-Quran, maka kita tidak boleh.
ya, kita susah nanti. Sebab itu Nabi kata belajarlah sebaik-baik manusia orang yang pelajari Al-Quran. Kita belajar juga benda lain, tapi Quran jangan tinggal. Yang masalah yang kesihan sekali ni, dia belajar ilmu lain, dia faham, dia pandai. Kan? Kalau dia bekerja pula, dia bagus. Kalau suruh buat kertas kerja, buat kajian strategi, dia pandai, dia handai. Semua A+. Tapi bila baca Quran, tuan-tuan, mak asli pun jadi mak jaih. Mak jaih sangat kan, pendek, tak ada harakat pula. Nampak? Ada gini. Sebab itu Quran, jangan kita sekadar membaca. Kan? Bila kita dah boleh baca Al-Quran, kita mempelajari, mentadabbur, mempelajari tajwid dia. Janganlah kita nak khatam buku tajwid, kita beli tebal-tebal tu, nak hadam dalam masa 1 hari 1 jam. Tidak, tak boleh. Maksudnya ada KPI kita. Kan? Maksudnya hari ni kita nak belajar izhar sahaja. Sebab kita, saya lah tuan-tuan mungkin cerdik, saya ni lemah. Saya tak boleh nak banyak sekali macam tu, satu-satu. Kalau mak asli macam mana hukum mak asli. Kadang-kadang kalau kita dah belajar lama-lama pun kita kena ulang kaji, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Saya kadang-kadang sikit makilah, kadang-kadang tak tahu banyak benda, kadang saya telefon Ustaz Rahimi. Kalau saya tak tahu nak present data apa semua, saya tanya Ustaz Husni, sikit makilah juga. Jadi banyak jasa dia orang ni. Maksudnya kita kena ada agama kita. Sampai tahap macam anak kita tak pandai mengaji, kita yang ajar anak kita pandai mengaji. Maksudnya anak kita pandai baca Fatihah tu, kita ajar. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita pandang remeh ajar anak mengaji ni. Sebab apa? Sebab setiap bila anak kita pandai mengaji sehingga dia mati, pahala dia mengalir kepada ibu bapa. Kalaulah tok guru mengaji yang pandai ajar anak kita mengaji, tak salah sebenarnya. Tapi bila anak kita pandai mengaji daripada tok guru mengaji dapat pahala banyak. Kan? Bukan kita tak dapat pahala, tidak. Tuan-tuan bayang anak kita tidak pandai baca Fatihah. Kita ajar dia baca Fatihah, sampai dia baca Fatihah, anak kita esok dia jadi imam. Bila dia jadi imam, tuan-tuan, belakang makmum 150 orang, dia jadi imam. Kan? Bagaimana banyaknya pahala yang mengalir kepada kita. Sebab tu kadang-kadang, ya, minta maaf cakaplah, ada setengah orang kadang-kadang, ya, kadang-kadang bukan apa, mengajar anak Iqra ni kadang-kadang malaslah, letih. Betul, kita faham suasana kerja kita sekarang ni. Tapi jangan tidak ada langsung kita mengajar anak kita itu mengaji Al-Quran. Ya, kita tagih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kan? Kita tahu hadis Nabi dah khabar dah. Sebaik-baik orang yang berpelajar Al-Quran, mengajar Al-Quran. Kalau ibu bapa kita contoh, kita tak pandai mengaji, nak ajar macam mana? Ada juga buat alasan gini, kau tak pandai je Quran ni, kau hantar je anak ke sana. Betul. Tapi dari segi perubahan diri kita, hijrah diri kita, daripada kita tak pandai kepada pandai, ada usaha tak? Tidak. Baik, bila tidak ada usaha, tuan-tuan, kan? Maka diri kita letakkan diri kita tak betul. Tak betul lah. Kan? Kita maaf lah saya cakap. Saya pun buat berkeadaan begitu pun tidak betul. Kan? Jadi kita kena usaha. Hukum 5 tajwid paling kurang kita kena tahu. Kan? Idgham bunyi macam mana, sebut betul-betul. Al-Quran ni, tuan-tuan, minta maaf lah saya cakap. Ya. Kalau kita jarang membaca Al-Quran, kita tak akan lancar baca Quran. Kita tidak akan lancar baca Quran. Kalau surat khabar, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surat khabar ni, kalau kita sebulan, setahun tak baca, kita boleh baca lagi. Contohlah anak-anak kita kan, bahasa Melayu, dia boleh baca lagi, tuan-tuan, cuma lambat. Kan? Tapi kalau Al-Quran ini, tuan-tuan, kita tinggal setahun, bila kita baca balik, memang payah. Kita akan jadi gagap, kita akan jadi tersangkut-sangkut. Kadang-kadang tajwid kita pun lari. Itulah antaranya kemuliaan Al-Quran. Orang yang sentiasa beramal Al-Quran itu, dia akan bagus. Banyak pahala, banyak. Bila orang tinggal Al-Quran itu malah baca, kan? Dia akan jadi membuatkan Al-Quran itu jauh. Jauh macam mana? Bukan kita Al-Quran itu jauh, kita simpan dalam bilik belakang. Tidak. Maksudnya lambat laun, kita akan baca gagak. Kita akan baca lambat. Kerana apa? Kita masih lagi tidak lancar. Jadi macam tu. Saya ada sahabat saya, belajar sama sekolah rendah dulu, mengaji, khatam semua. Oleh kerana lama tinggal Quran puluh tahun, masuk kelas mengaji semula. Malu lah main, dia kata. Malu kenapa? Katakan.
kawan lama tinggal Quran ni kata kan, jadi macam kena belajar balik. Dia kata, tak apa, ada kesedaran belajar balik. Kita memang nanti tak sedar. Tuan-tuan, tak sedar. Anggap Quran tu tak ada guna, biarlah, tak payahlah baca. Entah, ni masuk dah 15 Ramadan ni, tak apalah, Quran tak buka-buka lagi. Nampak? Kalau tak mampu khatam, tak apa, jangan tinggal Quran. Itu maksudnya. Ya, sebab apa? Sebab kita kejar janji Nabi SAW yang bila Nabi janji betul. Kan? Nabi janji betul, tak ada tipu. Allah cerita dalam surah An-Najm kan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak apa yang diperkatakan oleh Nabi itu dengan hawa nafsu, melainkan dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi SAW janji kepada kita, maka dia betul. Maka dia betul. Tak boleh, tak boleh sangka benda ni. Tak ada orang tak boleh percaya. Kita kena percaya apa setiap janji Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, antara keutamaan lagi orang yang baca Al-Quran yang kelima ini apa dia? Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan dia. Allah angkat kedudukan pembaca Al-Quran ini ya pada hari kiamat kelak. Kan riwayat hadis Nabi SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitab ya aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Maksudnya apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kedudukan beberapa kaum dengan kitab Al-Quran. Allah angkat darjat beberapa kaum dengan kitab Al-Quran. Ada Allah kata angkat darjat kita dengan baca WhatsApp? Maaflah. Kan? Kita bercakap untuk sedarkan diri. Saya selebihnya menampak tuan-tuan perempuan baca WhatsApp, baca tele, baca status. Kan? Kita muhasabah diri sendiri. Kita jangan tengok diri orang lain. Tidak. Kita tak perlu tengok diri orang lain. Kita tengok diri sendiri. Ya Allah, baki ni Ramadan, Allah masih panjangkan umur aku lagi. Ya Allah, kita koreksi diri kita, muhasabah. Ya Allah, Quran aku masih lagi tak pegang. Kita muhasabah diri kita. Ya Allah, aku tahu Quran macam-macam, Allah janjikan beri macam-macam, Nabi pun bersabda macam-macam pembaca Al-Quran ni. Aku masih lagi tidak membaca Al-Quran. Kita muhasabah diri kita. Kemana kita nak letak diri kita? Kan? Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Allah kata apa? Beruntunglah, berjayalah, championlah orang yang manusia yang dia bersih diri dia, suci diri dia, dan dia usaha untuk menyucikan diri dia. Orang ni berjaya. Maksudnya dia elok, kemudian dia berusaha ke arah bertambah elok lagi peribadi dia. Contoh, dia dah membaca Al-Quran, dia tambahkan diri dia lagi dengan mempelajari tajwid. Kemudian dia mempelajari lagi Al-Quran itu dengan dia mentadabbur, memahami makna isi Al-Quran itu. Orang macam ni. Okey. Kemudian ayat kedua Allah Subhanahu wa taala kata apa lagi? Wa qad khaba man dassaha. Allah kata lagi, gagallah orang, tak beruntunglah orang. Allah kata apa? Tak beruntung. Khaba man dassaha, orang yang suci asalnya, kemudian dia buat kemaksiatan dan dia mencari dosa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat baik, orang yang solat, contoh kita buat nak faham, ya anak-anak semua, dah solat, tiba-tiba tinggal solat. Dah solat suci diri. Kemudian bila dah sibuk kerja apa semua kan, bila belajar letih apa semua, tak semayang. Nampak tak tuan-tuan? Ada tak orang ni? Kita tak boleh nak cakap tak ada. Mungkin ada. Kita tidak menuduh siapa-siapa. Tapi biasanya ada. Jadi buat apa? Sebab bila tidak diberi, orang kata, nasihat, maka manusia ni dia akan lemah. Sebab tu kita kena dengar nasihat semua. Kadang-kadang bila kawan kita nasihat kita, apa benda yang kita buat tu tak betul, kita jangan marah kawan kita tu. Kita jangan mengata, apa awak sibuk. Jangan. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menghantar rahmat dia melalui kawan kita menegur kesilapan kita tadi tu. Allah beri rahmat kepada kita, tapi dengan cara datangkan orang lain menegur kesilapan kita. Nampak? Kan? Dalam Al-Quran cerita tadi, kan? Bagaimana orang yang bersih suci Allah kata berjaya, orang yang kotor, orang yang buat maksiat, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kata tak untung. Contoh, kita tak pandai baca Quran, kita tak usaha nak baca Quran. Macam mana kita nak untung? Nampak tak?
Macam mana kita nak untung? Untung rugi itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, ya, kita sendiri yang arahkan kehidupan kita selepas mati. Apa maksud Ustaz? Kita yang arahkan, kita yang channelkan diri kita ni untuk kita ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu berbagai-bagai mana kelebihan Al-Quran. Sebenarnya nuzul Quran, kita memperingati Al-Quran, dan kita tahu kelebihan-kelebihan Al-Quran itu, kan, bagaimana kita tahu Al-Quran itu, kita tahu macam ni, tapi kita tidak usaha untuk mempelajarinya. Nampak tak? Jadi kita rugi. Kita rugi. Dengan masa yang ada ini, kan, kita mati pun tak tahu bila, tuan-tuan. Kan, kita hidup pun dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati kita pun berada dalam rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa itulah sekadar perkongsian saya tentang sambutan Maulidur Rasul, ya. Maaf, saya silap. Sambutan nuzulul Quran pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita luangkan masa kita untuk sama-sama kita mendengar sedikit perkongsian tentang nuzul Quran ini, Allah kirakan pahala ganjarilah segala amal buat kita, ya, terutama Tuan Guru Besar SK Mat Kilau, PIBG SK Mat Kilau, seterusnya semua jawatan kuasa yang terlibat dalam majlis sambutan nuzulul Quran ni secara norma baharu. Norma baharu secara dalam talian. Kemudian kepada semua guru-guru SK Mat Kilau, juga anak-anak murid SK Mat Kilau, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rahmatilah kita, Allah berilah kita ganjaran pahala yang banyak, ya. Allah ganjarilah kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerja buat kita ini. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjaya kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat, ya. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar perkongsian saya sebenarnya sambutan nuzulul Quran ini, tentang kenapa Al-Quran itu diturunkan, kemudian keutamaan dan ganjaran pembaca Al-Quran itu. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dan taufik kepada kita dengan perkongsian pada hari ini. Allah beri panduan dan pimpin kita, kan? Sebab tu hidayah, ya, kita membuat keputusan, kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia memberi keterangan kepada petunjuk kita. Kan, mudah-mudahan dengan sedikit masa yang kita luang perkongsian pada sedikit perkongsian tazkirah tentang nuzul Quran ini, kita, Allah memberi rahmat kepada kita, menyadarkan kepada kita untuk kita merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Tidak ada lain dan tidak ada apa benda yang kita tagih dari segi apa yang kita buat ini adalah melainkan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya mohon ampun dan maaf di atas keterlanjuran kata, kesalahan bahasa, salah tutur kata. Mohon ampun dan maaf daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak baik itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagak depan kamera ni. Sasul kau. Alhamdulillah, demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Jamil Haris bin Abdul Rahim. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz dapat memberi ilmu dan manfaat yang berguna untuk kita semua amalkan. Kita sudah sampai di penghujung rancangan. Sekali lagi saya selaku pengurusi pada hari ini menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin memberi sumbangan infak sumbangan pembangunan surau dan bilik Jakob Sekolah Kebangsaan Mat Kilau, bolehlah menghubungi nombor yang tertera seperti mana yang ada di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata daripada saya, sekali lagi saya mewakili pihak penganjur, iaitu Unit Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Mat Kilau, Unit ICT Sekolah Kebangsaan Mat Kilau, Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Mat Kilau,
serta Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah Daerah Kuantan atau singkatannya PEKDIS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Terima kasih juga kepada Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan yang memberi sokongan dan dokongan di dalam menjayakan program kita pada hari ini. Akhirul kalam, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.